Beralih ke Sabah, antara fokus hampir 66,000 usahawan tekun terima manfaat pembiayaan sejak 1998. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Ya, Zahira, seramai 1,809 usahawan di Sabah terima manfaat skim pembiayaan usahawan tamu SPUT. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sejak diperkenalkan pada 2023, SPUT telah menyalurkan sehingga 7.5 juta ringgit pembiayaan. Jelas beliau skim tersebut khusus untuk golongan usahawan mikro, termasuk penjaja dan peniaga kecil yang aktif berniaga di pasar di seluruh Sabah. Ia menunjukkan komitmen tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional dalam memperkasa ekonomi rakyat. Khususnya kepada komuniti luar bandar dan usahawan kecil yang memerlukan suntikan modal untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan satu kajian sedang dijalankan oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA bagi menilai keberkesanan program tamu desa. Di bawah IKMA, kita sedang mengadakan satu kajian menjadikan tamu desa ini sebagai satu model koperasi, dan saya percaya dapatan nanti 6 bulan kajian ini dijalankan sehingga Disember, dan I'm looking forward to hasil kajian yang sedang dilaksanakan. Beliau merasmikan mini karnival tekun madani tamu desa Inobong di Pinampang. Datuk Iwan berkata sejak ditubuhkan pada 1998, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 1.18 bilion ringgit kepada 65,939 usahawan di seluruh Sabah. Perkasa kesejahteraan komuniti, kesejahteraan psikologi dan spiritual memberi kesan kepada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penganjuran webinar kesejahteraan psikologi dan spiritual serantau perlu diperluas ke semua daerah. Dan ini sangat penting untuk memastikan kita maju, bukan saja maju dari sudut fizikal, tetapi maju dari sudut psikologi dan spiritual. Dan saya sangat setuju dengan program ini diteruskan, malah kalau boleh dilaksanakan di daerah-daerah. Tetapi yang sangat baiknya dia dianjurkan secara talian juga dan membolehkan ramai peserta menghadiri program ini. Beliau ditemui media dalam program webinar kesejahteraan psikologi dan spiritual serantau, anjuran Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah di Ibu Negeri. Dun Lamak berpotensi berkembang pesat di bawah Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kedudukannya yang strategik membolehkan sektor pertanian dan pelancongan menjadi prospek terbaik untuk kemajuan kawasan tersebut. Jadi sudah pasti di Lamak ini sendiri, hal berkaitan tentang pembangunan pertanian yang lebih moden, dari segi pusat pelancongan itu sebenarnya boleh kita kembangkan lagi. Dan saya yakin di bawah GRS juga, perkara-perkara asas infra yang sejak dulu menjadi masalah di kawasan ini akan dapat diberi keutamaan di bawah kerajaan GRS ini. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas merasmikan persidangan tahunan Gagasan Rakyat Dun Lamak 2025 di Kinabatangan. Beliau yang juga merupakan Ketua Penerangan Gagasan Rakyat menyeru semua perwakilan memperkemas jentera di cawangan masing-masing bagi menghadapi PRU Dun ke-17. Masyarakat berperanan penting sebagai benteng keselamatan negara. Belia dan wanita khususnya merupakan elemen penting dalam membina komuniti selamat dan sentiasa peka dalam semua aspek keselamatan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shi berkata, sehubungan itu, masyarakat perlu memiliki ilmu dan kefahaman berkaitan keselamatan. Latihan dan penerangan dalam program kesedaran keselamatan awam menjadi kunci pencegahan pelbagai ancaman. Ia merangkumi jenayah, bencana alam mahupun ancaman digital. Beliau berucap merasmikan program Madani Rakyat Kesedaran Keselamatan Awam dengan tema bijak bertindak, cegah ancaman di Kampung Sim Sim Sandakan.
Beliau berharap Sandakan mampu menjadi model komuniti madani yang proaktif dalam keselamatan, mempunyai kerjasama erat dengan pelbagai agensi dan melahirkan rakyat yang celik maklumat dan bijak bertindak. Pada program turut diadakan pameran daripada pelbagai agensi, antaranya Bomba, PDRM, Agensi Antidada Kebangsaan dan MCMC. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Ismail Yusof berkata, belia dan wanita merupakan ejen perubahan sosial serta penghubung efektif dalam masyarakat. Malah belia khususnya berperanan sebagai penyebar maklumat sahih, pengekang berita palsu dan sebagai sukarelawan digital. Manakala wanita sebagai pendidik dalam keluarga dan pelindung nilai keselamatan di rumah serta komuniti. Selain daripada kita pertingkatkan komunikasi kita secara digital, kita harap dengan program seperti ini, dia memberikan pendekatan pencerahan kepada rakyat tentang bagaimana mereka boleh turut sama terlibat dalam usaha membangun Malaysia Madani. Menyerlah adat istiadat memperkukuh jalinan kasih pemimpin dan rakyat. Pelbagai pengisian dilaksanakan sempena ulang tahun rasmi ke-74 yang di Pertuan Negeri Tun Musa Ahmad. Wartawan Magdalena Depol ada butirannya. Kemuncak sambutan penuh istiadat yang di Pertuan Negeri, Tun Musa menerima tabik hormat diraja daripada pasukan kawalan kehormatan utama dengan iringan tembakan 17 das meriam. Perbarisan kehormat disertai 80 kontingen. Sudah tentu ianya menjadi tarikan kepada para pelancong dan juga terutama sekarang daripada luar negara. Pelabur juga dapat melihat terdapat situasi yang aman dan bahagia di negeri ini yang sudah tentu dapat menarik para pelancong untuk datang melabur ke sini. Apa yang membuatkan saya lebih teruja adalah perbarisan kontingen dan satu lagi apa lagi yang membuatkan saya teruja adalah ini adalah pertama kali ya macam yang saya sudah katakan tadi, dan apa yang kita boleh nampak adalah semangat setiap penduduk di Sabah sini untuk menyambut hari kelahiran TYT kita. Sempena sambutan ini juga 55 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan kingat kehormat negeri Sabah. Pelantikan ini merupakan satu pengiktirafan kepada SPRM secara am dan secara khususnya kepada SPRM Sabah atas sumbangan seluruh warga SPRM kepada kerajaan negeri Sabah dan juga masyarakat Sabah. Ia menjadi pemakin untuk saya terus menyumbang dengan lebih gigih, ikhlas dan berintegriti demi kebaikan masyarakat dan kemajuan negeri tercinta ini. Saya dedikasikan anugerah ini kepada seluruh rakan-rakan aktivis, anak muda dan warga masyarakat yang selama ini menjadi tulang belakang perjuangan kita bersama. Terdahulu pada 14 Jun, 300 kanak-kanak istimewa dan anak-anak yatim diraih pada Majlis Jamuan Teh di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. 10 institusi kebajikan turut menerima bantuan kewangan masing-masing berjumlah RM2,000. Pada Hari Etnik Sabah pula, keunikan 35 kumpulan etnik serta 217 sub-etnik diketengahkan. Ini tentu sekali adalah satu sumbangan yang amat baiklah untuk menunjukkan bahawa rakyat menyokong padu kepada pemimpin kita yang ada. Kita usahakan supaya bentuk kebudayaan itu termasuk dari segi tarian, dari keseniannya dan kraft-kraft tangannya kita cuba highlightkan. Dan untuk pengetahuan puan juga sebenarnya ada juga aktiviti kami untuk seni lukis. Seni lukis untuk pelajar-pelajar sekolah.
Sambutan melabuhkan tirai dengan Majlis Jamuan Negeri TYT bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ketua Menteri menyatakan sambutan ini bukan sahaja sambutan meraih ulang tahun yang merupakan satu manifestasi cinta dan hormat rakyat kepada pemimpin yang menjadi lambang keamanan dan perpaduan. Dirgahayu yang di-Pertuan Negeri Sabah. Magdalena Depol, RTM. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kita kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.